Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa huwa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kurnia nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara nikmat yang istimewa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat itu. Nikmat yang mana kita masih dapat lagi meneruskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih-lebih lagi antara nikmat istimewa adalah Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita Al-Quran. Nikmat yang lain yang istimewa juga Allah Subhanahu wa taala beri kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, antara keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala beri juga kepada kita adalah para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua adalah salah satu pada nikmat-nikmat yang istimewa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. InsyaAllah dia tidak akan beri melainkan kepada hambanya yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu riwayat disebutkan bahawasanya semasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pulang daripada satu urusan jenazah, ada seorang utusan daripada seorang perempuan datang untuk menjemput baginda Rasulullah SAW, jemput makan. Lalu baginda Rasulullah SAW pun bergerak dan pergi bersama para sahabatnya. Kemudian makanan tersebut telah dihidangkan di hadapan Nabi dan juga para sahabat Nabi SAW. Para sahabat Nabi SAW kemudiannya melihat baginda Rasulullah SAW itu dia menyuap makanan tersebut. Lalu Rasulullah SAW dia mengunyahnya. Akan tetapi para sahabat hairan kerana baginda Rasulullah SAW tidak dapat menelan makanan itu. Para sahabat memang suka tengok Nabi seronok, tenang jiwa. Dia lapar tengok Nabi makan, hilang laparnya. Lalu Rasulullah SAW ambillah sepotong daging kambing dan masuk dalam mulut Nabi mengunyah. Cuma bila nak menelan ni, seolah-olah sahabat kata macam Nabi tak dapat nak menelannya. Lalu Rasulullah SAW pun bersabda, nampaknya daging kambing ini rupa-rupanya dibeli tapi tanpa keizinan tuan dia. Pengembala itu khadamnya, ada tuan, ada majikan. Lalu pengembala ini tidak terlebih dahulu bertanya kepada tuan milik kambing untuk dijual atau tidak. Mungkin hasil jualan itu diambil terus oleh pengembala dan tidak diberi kepada tuannya. Lalu wanita yang menjemput atau perempuan yang menjemput baginda Rasulullah SAW pun beritahu, ya Rasulullah, saya telah menyuruh seorang khadam pergi ke pasar untuk beli kambing, tetapi dia tak dapat ada kambing dijual di pasar, ya Rasul. Kemudian kebetulan pula jiran saya ni dia beli seekor kambing. Kemudian pula saya pun hantarlah khadam saya untuk pergi ke rumah dia
untuk beli kambing tersebut. Tetapi kambing itu ada, tuan rumah tidak ada. Lalu isterinya menjualkan kambing itu kepada saya melalui khodam tadi. Maknanya si isteri menjual kambing tanpa persetujuan izin suaminya sebagai pemilik kambing. Itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa Nabi tidak akan makan sesuatu yang syubhat, dia akan tertahan. Yang kita bukan Nabi Rasul Imam Masyur. So delicious. Menjilat jari, waktu jatuh kat kaki, jilat pula kaki tu. Sedap. Sebab kita tidak tahu daripada mana. Rasulullah SAW mengajak umatnya sesuatu yang dikhususkan Allah pada Nabi. Ini bukan mukjizat, ini khususiat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita mukjizat, dia jauh lebih besar. Sehingga orang kafir kalau lihat masuk Islam, itu mukjizat. Tapi kalau khususiat, mengkhususkan sesuatu yang istimewa yang Allah Subhanahu wa taala beri agar umat dia tahu umatnya tidak seperti mana Rasulnya, Nabinya, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini kalau kita lihat kambing itu dah jatuh pada syubhat, tapi diambil Rasul, dikunyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi terlekat di halqum Nabi, tak boleh nak telan. Padahal Rasulullah biasanya kalau punya kambing daging, dia punya sampai runyam. Itu sunnah. Saya pernah mendengar satu riwayat daripada kawan saya kan, dia pula mendengar riwayat pada guru dia. Rasulullah SAW kalau dia makan kambing, dia mengunyah dia sampai 70 kali kunyahan. 70 kali dikunyah. Dan Nabi SAW mendengarnya. Jadi di sini kata ulama-ulama kita bahawasanya apa yang telah dikunyah Nabi tak dapat ditelan Nabi kerana kedudukan baginda Rasulullah sebagai Nabi Rasul tidak menerima dan yang syubhat, dijaga oleh Allah. Lalu Rasulullah perintah daging tadi diberi kepada siapa? Diberi kepada tawanan yang kita tangkap. Rasulullah kata sesungguhnya oleh kerana daging kambing ini dah jatuh pada syubhat, maka berilah daging ini dimasaknya kepada tawanan-tawanan perang. Tawanan perang ini bukan orang Islam. Kita berperang, kita menawan. Ada di antara mereka Bani Israel, Yahudi, ada di antara mereka musyrikin. Bagi mereka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kisah tentang takwa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah yang lain, pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak dapat tidur. Bahkan tak boleh tidurnya Nabi sepanjang malam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun cuba nak tidur, sehingga tak dapat juga nak tidur. Membolak-balikkan lambungnya, maknanya tempat tidur Rasulullah ni pada bahu dia, tapi tak dapat juga tidur. Jadi isteri Rasul, salah seorang dari isteri Rasul, tengok keadaan Rasul tu pusing-pusing. Lalu bertanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mengapa kau begitu ya Rasul? Adakah kau tak dapat tidur?" Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai isteriku, benar, cuma dalam riwayat itu tidak disebut siapa isterinya." "Mengapa ya Rasul?" "Ini, aku tak boleh nak tidur disebabkan ada sebiji kurma. Sebiji kurma itu ada dekat satu tempat. Kemudian aku ambil kurma itu dan aku makan. Sebab aku khawatir kurma itu terbiar, jatuh, membusuk ataupun kotor dan tidak dimakan orang. Dan aku takut membazir, aku pun ambil makan. Niat begitu, sebiji saja. Akan tetapi walaupun aku dah makan dan menelannya, munyahnya, dah selesai makan masuk dalam perut walaupun sebiji kurma, tapi aku khawatir kalau sekiranya tambah kurma itu adalah termasuk kurma yang sedekah atau mungkin kurma daripada zakat. Sebab Rasulullah haram dia menerima sedekah dan juga zakat, dia tak boleh makan.
lalu bimbangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata ulama kita dalam masyarakat hadis yang saya bacakan tadi, kemungkinan kurma yang dimakan oleh Rasul kepunyaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahirnya orang beri hadiah kepada Nabi. Hadiahnya berupa pakaian ke, kain ke, termasuklah juga buah-buahan, termasuklah kurma ke, tamar ke, rutab ke, kurma yang basah, yang kering, yang masih belum kering. Itu beberapa jenis yang dimakan ataupun jenis-jenis kurma yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kurma itu bukan di luar rumah, dalam rumah. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah makan, cuma khawatirnya Rasul disebabkan orang yang menghantar mungkin niatnya sedekah. Apa maksudnya? Dia beri kepada Nabi agar Nabi yang memberi kepada orang yang layak untuk menerimanya. Tapi bukan untuk Nabi. Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih saksi sama ada ini kurma untuk diagihkan ataupun untuk Rasul. Ataupun kata ulama bercampur, ini kurma untuk sedekah untuk diagihkan, ini kurma untuk Rasulullah agih buat Rasul. Cuma dia bercampur di situ. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Rasulullah ini khawatir termakan walaupun sebiji kurma daripada kurma untuk sedekah. Jadi begitulah keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini takwa Rasul. Sangat bimbang hanya disebabkan sebiji kurma saja. Kalau kita alhamdulillah dulu, lepas tu astaghfirullah wa atubu ilaihi. Sedap pula. Yang syubhat-syubhat ni sedap pula rasanya. Alhamdulillah, betul. Oh, punya syubhat kita tak buat lagi lah. Astaghfirullah. Betul. Alhamdulillah. Sebab kita bukan Nabi Rasul, kita tidak maksum. Tu yang kita kena usaha pada takwa. Macam bila Rasulullah jadi uswatun hasanah, pasti dia bertakwa. Selain itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia ceritakan bahawasanya Abu Bakar Siddiq itu ada seorang hamba. Ada seorang hamba yang mana ada kalanya Sayyidina Abu Bakar izinkan dia untuk cari kerja luar. Dan kita tahu, kita kena tahu hukum. Bila seorang hamba diizinkan tuannya untuk kerja, dia dapat upah untuk tuan. Itu kaedah. Lalu terpulang pada tuan nak dikembalikan atau tidak. Sebab hamba milik dia, bekerja atau kembali atas dia, terpulang. Sebab ada juga hamba-hamba yang bekerja nak cari duit. Sebab bila dah sampai pada satu jumlah, maka dia akan dibebaskan. Dia ada perjanjian dengan tuannya, tuan bebaskan saya. Boleh, aku beli engkau 100 dirham, kau bayar aku 50 dirham pun tak apa, aku merdekakan kau, bebaskan kau. Itu yang dia kerja luar. Lalu baik hati pula tuan, dia kata tak apa pendapatanmu, ambil simpan sampai cukup, nanti berikan kepada aku 50 dirham, aku bebaskan kau. Abu Bakar, Umar, ramai yang buat begitu. Cuma baiknya Abu Bakar dan juga Umar, bila dah cukup duit si hamba, lalu dia kata, dah cukup duit, cukup, serahkan padaku. Bila serah, maka merdekakannya, lalu diserahkan kembali duit itu. Kau bebas, kau merdeka, duitmu ambil kembali, aku sedekahkan pada kamu. Itu jaganya para sahabat Rasulullah SAW. Lalu satu ketika, si hamba ni Abu Bakar ini bekerja. Bila dia kerja, kadang-kadang dia dapat sesuatu, dia bawa balik dalam rumah. Apa yang dia dapat? Lebih-lebih lagi makanan. Lalu satu ketika si hamba itu balik membawa satu jenis makanan. Dan biasanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq bila tengok dah terhidang, ambil makan saja.
Sebab telah disediakan oleh ahli rumah, khodam-khodam dia. Lalu satu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun lapar. Lalu dia lihat bahawa sini ada makanan yang telah tersedia. Dia ambil makan. Bila dia ambil makan, dah selesai makan dah pun. Bila selesai makan, dia bertanya, makanan atau hidangan hari ini agak berbeza daripada hidangan sebelum-sebelum ni. Panggillah hamba tadi, mana kau dapat hidangan ni? Ataupun mana kau dapat makanan ni? Lalu dia kata, tuan, begini ceritanya. Dulu sebelum saya masuk Islam, saya biasanya dipanggil orang kampung untuk jampi-jampi. Saya pandai jampi, tapi jampi cara jahiliah lah. Air bambang kuning, bambang merah, begitulah contoh. Kita bahasa hari ni, dulu waktu saya jahiliah, saya jadi bomo, contohlah. Lalu ada satu ketika waktu saya belum masuk Islam, saya pernah menjampi seseorang dengan jampinya jahiliah itu. Sembuh dia pada jampi serapah jahiliah, bukan betul pun. Sembuh dia. Bila sembuh, dia menjanjikan nak bagi saya makanan. Tapi saya masuk Islam, jadi hamba Abu Bakar As-Siddiq. Ataupun dia dipilih oleh Abu Bakar As-Siddiq, lalu dia diislamkan. Ataupun dia masuk Islam, ataupun akhirnya dia masuk Islam. Cuma kawan ni bertemu kembali atas dia. Mana dah kembali bertemu. Lalu dia kata, kamu lama aku cari. Aku nak bagi balik upah yang mana kau dah jampi aku dulu. Ambil ni, bawa balik. Mana ni bayar upah dah dia jampi dulu. Lalu siapa ni pun bawa balik lah, makan sama-sama dengan keluarga Abu Bakar Siddiq. Lebih-lebih Abu Bakar Siddiq. Lalu dia pun cerita begitu. Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, perbuatan kamu, perangai kamu telah membinasakan aku. Sebab kamu bagi makan aku, itu satu yang syubhat dalam Islam. Sebab kamu mengambil hasil daripada perbuatan yang kufur dalam Islam. Lalu kamu bawa balik pula yang kamu dah Islam. Maknanya di sudut usul ni tidak boleh. Kenapa? Kan dia jampi ni syirik. Jampi syirik, dia dapat upah. Upah daripada kesyirikannya itu haram, walaupun dia telah masuk Islam. Tidak boleh diguna pakai. Itu dalam Islam, tidak boleh diguna pakai. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun kembali. Bila dah tahu begitu, dia masukkan jarinya pergi ke alpumnya, untuk tujuan agar apa yang dia makan keluar balik. Keluar balik muntah lah maksudnya. Namun apabila dalam keadaan begitu, susah pula. Lalu dia pun masukkan air banyak-banyak sehingga akhirnya muntah dengan air itu. Berjayalah keluar daripada apa yang keluar daripada apa yang dia makan tadi. Lalu dia kata bahawa, apakah kamu nak tahu mengapa aku berbuat demikian? Dia mengapa wahai Abu Bakar? Dia kata, sesungguhnya aku mendengar baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, api neraka itu layak untuk daging yang subur dengan harta yang haram. Maknanya walaupun sesuatu daripada yang haram, maka tempatnya api neraka, kata Rasulullah SAW. Jadi aku takut mungkin mana-mana anggota daripada badanku ini dia subur dengan makanan yang haram tadi, maka aku muntah katanya. Sebab kata Rasulullah SAW, apa yang kamu makan akan menjadi darah daging kamu. Kalau nak darah daging kamu itu subur dengan iman, takwa, maka makanan kamu pun sumber dia pada orang yang bertakwa juga. Itu cerita Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Satu kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Satu cerita bahawasanya Sayyidina Umar dia minum susu, segelas susu. Kemudian dia mendapati rasa susu ini lain daripada biasa. Lalu dia tanya kepada orang yang bawa susu, kamu punya bawa susu tadi benar, tetapi kenapa susu kamu ni rasa lain? Lalu dia kata, ni dekat padang pasir sana tu adalah unta-unta zakat. Ada cerita dari Islam ni. Jadi saya pergilah kat sana. Lalu pengembala itu pun memerah susu-susu unta.
Dan sebahagian pada susu itu pun diberikan kepada saya. Lalu Sayyidina Umar dapat tahu itulah ceritanya. Lalu dia pun mengorek balik ataupun masukkan jari ke mulut, lalu memuntahkan balik susu itu. Mengapa agaknya? Kerana dia syubhat. Cerita berkaitan untuk zakat, untuk fakir dan miskin pada asnafnya, Sayyidina Umar tidak termasuk. Maknanya seorang asnaf layak minum susu unta daripada unta yang dizakatkan. Lalu Sayyidina Umar tidak termasuk. Maka syubhat atasnya. Itu caranya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, iaitu bercerita tentang ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita tentang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dalam satu perjalanan, ada seseorang itu berjalan dengan Sayyidina Ali. Kemudian pula apabila sampai ke satu kawasan, Sayyidina Ali itu pun memandang ke satu kawasan. Rupanya kawasan itu adalah kubur. Kawasan itu adalah kubur katanya. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengangkat suaranya dari kata, "Wahai ahli kubur, wahai kamu yang tinggal di kalangan orang yang telah binasa, wahai kamu yang kesunyian lagi keseorangan, apakah berita kamu dan apakah keadaan kamu sekarang ini?" Lalu Sayyidina Ali berteriak lagi, berkata lagi, "Berita kami pula, selepas kematian kamu, harta kamu telah dibahagi-bahagikan. Maknanya kamu dah mati, dah masuk dalam kubur, tapi harta yang kamu tinggalkan dibahagikan menjadi mawaris, harta warisan. Bahkan anak kamu jadi yatim, isteri kamu dah berkahwin lagi." Kata Sayyidina Ali, cepat sungguh dia kahwin. Jadi itulah berita yang aku nak beritahu kepada kamu. Apa maksudnya? Sebagai kata ulama-ulama itu, salah satu karamah Sayyidina Ali, dia dapat berbicara dengan ahli kubur, berbicara secara langsung. Ini cerita dia. Maknanya orang dalam kubur bertanya Sayyidina Ali, "Wahai Ali, bagaimana keadaan isteriku?" Semua dah kahwin lain dah. Muncul dia tak tanya, "Ustaz mana dia kahwin?" Ya. Lepas tu mungkin kita jawab, "Bukan ustaz dalam fungsi syurau." Berbicara secara langsung, itu namanya karamah. Bahkan Abu Bakar dapat, Umar dapat, dan beberapa sahabat Nabi dapat bicara dengan orang mati. Antara Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali pun bagi tahu kepada orang ikut dia. Sebab orang ini kejut, tertanya-tanya, boleh ke orang hidup berbicara dengan orang mati, orang dah mati berbicara dengan orang yang hidup? Lalu kata Sayyidina Ali, "Hai kamu, jangan kamu terkejut. Sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kudrah, kemampuan buat mereka untuk berkata-kata. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kemampuan untuk orang dah mati berkata-kata, nescaya mereka boleh berkata-kata, seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kemampuan bagi orang hidup untuk berkata-kata kepada orang yang mati." Itu tidak mustahil. Di sudah akidah juga kita beriman sebab ada ayat Quran, "Walau anna Qur'anan suyirat bihi al-jibalu aw qutti'at bihi al-ardu aw kullima bihi al-mauta." Quran boleh menyebabkan seseorang berbicara dengan orang yang mati dengan barakah Quran. Seorang ahlul Quran boleh berbicara dengan orang mati. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa ya Abdullah bin Mas'ud dibaca ayat ni, orang yang pingsan bangun balik. Seorang sahabat sakit, datang Abdullah bin Mas'ud baca bangkit balik orang tu. Dia sakit sampai pingsan, sakit sangat. Dan Rasulullah tanya, "Apa yang kau baca ya Abdullah?" "Aku baca ayat ni ya Rasul." Lalu Rasulullah SAW sabda, "Ya Abdullah, ayat ini kalau kau baca ke gunung, untuk hancur ke gunung, dengan izin Allah, hancur gunung."
Au kullima bihil mauta, dengan barakahnya Quran. Sebab Abdullah bin Mas'ud seorang ahli Quran, dia talaki dengan Nabi lebih 70 surah. Semua duduk dalam hati dia. Dan dia ambil satu ayat saja, orang yang sakit bangun dia daripada pingsannya. Itu kata Rasulullah membenarkan apa yang dibaca. Itu antara karamahnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Begitu juga cerita yang lain. Pernah dalam satu kisah bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia solat malam. Tapi hari itu solat Rasulullah luar biasa. Sebab biasa Nabi solat malam, selesai dalam beberapa rakaat Nabi akan tidur balik. Hanya ada satu malam, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi solat malam tapi Nabi tak tidur. Bahkan sepanjang malam Nabi sallallahu alaihi wasallam dia solat. Lalu yang meriwayatkan adalah Aisyah radhiyallahu anha. Yang meriwayatkan adalah Aisyah radhiyallahu anha. Seperti mana dalam satu riwayat, ya Aisyah, adakah kau melihat pada diri Nabi sesuatu yang menakjubkan? Makna disuruh banyak-banyak ibadah, mana yang menakjubkan? Kata Aisyah, semua ibadah Nabi, duduk bangun Nabi, semua menakjubkan. Cara Nabi berbicara, cara Nabi duduk, dia berjalan, dia memandang, dia baca Quran, dia solat, semua menakjubkan. Hanya oleh kerana kau mahukan satu jawapan. Cuma bagiku ada satu perkara yang luar biasa yang pernah berlaku pada Nabi, yang bagiku sangat menakjubkan daripada semua-semua yang menakjubkan. Lalu kata Aisyah, satu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia balik pada waktu malam. Kemudian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun balik di sebelah saya. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah balik sebelah Aisyah. Lalu dia kata kepada Aisyah, ya Aisyah, izinkan aku untuk menghadap Tuhanku. Maksudnya apa di sini? Rasulullah dah balik waktu malam. Rasulullah berbaring sebelah Aisyah, lalu minta izin kepada Aisyah, ya Aisyah, izinkan aku untuk menghadap Tuhanku. Sebab itu giliran untuk Aisyah. Seperti mana dia sudah hukum, kalau sekiranya seorang suami nak bermalam di rumah isteri yang kedua, malam itu untuk giliran isteri pertama, wajib dia meminta bahagiannya diberikan kepada isteri yang kedua, mana minta izin. Tapi kata Rasulullah hukum khusus, Nabi tak wajib minta izin. Mana-mana dia boleh tidur, isteri mana-mana pun dia boleh balik ke rumahnya. Ini untuk Rasul, untuk kita kena minta izin. Itu yang dia bawa barang malam tu, sebab tak minta izin dia. Betul Haji, anggur sikit. Tak anggur lah, dia seorang ni dia penakut. Kita semua penakut sebab takut barang. Lalu cerita Aisyah radhiyallahu anha, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, ya Aisyah, izinkanlah aku untuk bangun menghadap Tuhanku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bangun. Aisyah tengok luar biasa malamnya Rasulullah. Sebab kebiasaan kadang-kadang sepertiga malam Nabi baru bangun, tidur dulu. Kadang-kadang bunyi kokokan ayat, kita hari ini 3:30 Nabi baru bangun. Tapi hari itu Rasulullah daripada awal malam, maknanya bukan tengah malam Rasulullah balik tu, terus Nabi balik, terus dia bangun. Lalu kata Aisyah, yang ni yang bagi aku luar biasa. Sebab biasa Nabi akan tidur dulu. Yang luar biasanya lagi, Rasulullah SAW minta izin kepada Aisyah untuk bangun menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Lalu kata Aisyah, malam tu aku tak boleh tidur sebab tengok Nabi dah lain macam ibadah. Sebab Rasulullah apabila dia mula ibadah, dia macam tak kenal keluarga dia. Kata Aisyah, Rasulullah apabila bangun menghadap Allah, dia dengan kami seperti orang asing dan tak dikenalnya.
Sebab khusyuk ni, khuduk ni Rasulullah SAW suatu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Rasulullah pun diri solat. Aku pun melihat baginda Rasulullah SAW menangis dia, sehingga air mata Rasulullah membasahi jatuh ke dada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi pun rukuk. Kemudian baginda Rasulullah SAW dalam rukuk dia menangis lagi. Dia terus menangis lagi. Kemudian pula Rasulullah SAW sujud dalam keadaan tangisan juga. Rasulullah terus lagi menangis. Kemudian pula Rasulullah pun bangun daripada sujud, tapi Rasulullah SAW pun menangis. Dan dalam tu Rasulullah solat lama dengan tangisan, sepanjang solatnya dan sepanjang malam. Siapa di antara kita boleh menangis dalam masa berjam-jam itu? Kering air mata. Rasulullah tidak. Bahkan dalam riwayat yang lain membasahi janggut Rasul. Dalam riwayat yang lain mengenal air mata Rasulullah tempat sujudnya. Bagi Aisyah ni yang luar biasa tu tengok. Lepas tu Rasulullah SAW meneruskan sujudnya sampailah datang Bilal bin Rabah untuk azan. Sebab Bilal bin Rabah biasanya bila nak azan subuh, dia akan berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, dalam masa subuh aku akan azan ya Rasul." Biasa Rasulullah akan jawab, Ya Bilal, azanlah. Gerakkan kami kerana solat itu qurrati a'yuni. Qurrati a'yun maknanya adalah penyedap mataku, makna penghibur buat Rasulullah SAW. Hanya saja Rasulullah dalam tapi masih nangis lagi. Lalu kata Sayyidina Bilal, "Ya Rasulullah, mengapa ya Rasul kau menangis begitu banyak sekali ya Rasul? Sedangkan engkau itu adalah maksum, tidak ada dosa. Dosa dulu tak ada, apatah lagi dosa yang akan datang pun tidak ada. Melainkan kalau ada sekalipun diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Afalam akunu 'abdan syakura?" Apa kata boleh aku nak jadi hamba yang bersyukur? Begitu jaga Rasulullah menghadap Allah tanda dia bersyukur. Tak ada siapa yang boleh tiru tanda syukur Rasul. Kenapa? Biasa orang kalau syukur, dia suka, dia gembira. Mana mungkin dan mungkin susah nak menangis sebab dah gembira. Biasa gembira yang susah nak menangis, melainkan adalah seminit dua. Itu berjaya, menang, ranking pertama, dapat nombor 1, seminit dua. Tapi Rasulullah SAW ada syukurnya lalu dia menangis. Bukan mudah dibawa orang. Dan kata Aisyah, aku lihat ini salah satu daripada ibadah yang sungguh menakjubkan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu kata Rasulullah kepada Bilal, "Ya Bilal, betapa aku tidak melakukan perkara tersebut, mana beribadah itu, melainkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan kepada ku ayat, Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban nar." Ya Bilal, aku meneruskan ibadahku disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan satu ayat kepadaku. Ya Bilal, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepadaku, celakalah barang siapa yang tidak memikirkan kebesaran Allah. Lalu aku membacanya. Rasulullah membaca kepada Bilal ayat tadi, sesungguhnya pada kejadian langit dan juga bumi serta pertukaran malam dan juga siang, ini tidak lain melainkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang sedang kita rasai dan sedang kita lihat dengan dua mata kita. Dia bukan sesuatu tindakan kebetulan, melainkan semua adalah aturan Allah. Ini semua aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Makna menunjukkan kepada kekuasaan Allah, kebijaksanaan Allah dan juga keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala
la ayatin li ulil albab. Itu semua tanda-tanda tadi bagi orang yang berakal. Orang yang berakal adalah orang yang beriman kepada Allah. Orang yang berakal adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka? Mereka itulah orang yang sentiasa menyebut, mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya tafakkur. Lalu mereka berdoa, Rabbana ma khalaqta hadha batila. Ya Allah, tidaklah Engkau menjadikan ini semua, apa saja yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sia-sia. Subhanaka, maha suci-Mu ya Allah. Faqina azaban nar, maka selamatkanlah kami daripada azab neraka. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini yang diakhiri dengan faqina azaban nar, walaupun ada beberapa ayat lagi. Lalu kata ulama-ulama kita, disebabkan pengakuan atas kesalahan kita dan melihatnya kebesaran Allah, makhluk yang dicipta oleh Allah, tapi tidak ada tafakkur di situ, tidak melihat dengan subhanallah. Dengan tangan manusia lalu dia melukis, kita tengok cantiknya, subhanallah, karya. Padahal alam ini karya daripada Allah. Sepatutnya kita lihat subhanallah. Apa yang dilukis manusia tidak tahu berapa lama dia akan musnah. Tapi karya Allah Subhanahu wa ta'ala, sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala kendaki mungkin ribuan tahun, bahkan langit ini sedikit jauh lebih tua daripada usia bumi yang sedang kita lihat. Matahari, bulan, pada kita ini usianya puluhan ribu tahun daripada usianya langit dan bumi. Bahkan matahari dan bulan, kawakib, bintang-bintang yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lebih dahulu telah bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita mengenal Allah lalu bertasbih kepada Allah. Itu semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bisa dibaca, Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka. Maka disebut tasbih kerana apa yang kita lihat semua bertasbih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Telah bertasbih segala makhluk yang berada di langit dan juga bumi. Telah bertasbih, fi'il dia past tense. Dan satu lagi adalah mudhari' ataupun fi'il mudhari', sedang bertasbih. Langit dan juga bumi di antara keduanya, mana semua bertasbih kepada Allah. Dibaca Allah Subhanahu wa ta'ala turun ayat agar subhanaka, maha suci-Mu ya Allah. Maksudnya subhanallah. Bila kita lihat lagi subhanallah, bila lihat lagi subhanallah, sehingga dengan jumlah 100 kali, kata Rasul, fayuktabu lahu alfu hasanatin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tulis baginya itu seperti mana dia mengamalkan 1000 amalan kebaikan, 1000 amalan. Au yahuttu anhu alfu khati'atin, dan digugurkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya 1000 kesalahannya. Hanya disebabkan lihat subhanallah, lihat lagi subhanallah. Bahkan kita lihat ini semua dengan tasbih subhanallah mungkin tak sampai 5 minit negara. Dengan 5 minit yang diberi oleh Allah, kita telah beramal, dapat pahala amal seperti mana 1000 amal yang kita tak mampu untuk mengamalkannya sehari semalam. Itu kasih Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat baginda Rasulullah SAW. Dan kita perlu kasihkan Nabi, kerana Nabi yang menyampaikan akan perkara ini, fadilat ini kepada kita. Itu yang kasih kita kepada baginda Rasulullah, kerana dia dah cerita, sampaikan kepada kita apa yang datang kepada Allah. Tak ada cerita Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba. Wallahu ta'ala a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah.